Pernahkah Anda mendengar tentang Xiangxi menghalau mayat? Legenda mengatakan bahwa pengusir mayat mempunyai setiausaha yang unik, mampu memandu. Mayat orang yang mati di kampung halaman akan dikembalikan ke kampung halaman mereka. Sebelum ini, jika Anda menginap satu malam di kedai di kawasan Xiangxi, kemungkinan besar akan melihat mayat berjalan. Jika Anda tidak sengaja mendaftar masuk ke Wanshin Inn, ingat untuk tidak membuat sebarang bunyi pada malam itu. Saya dengar. Main selamat dan gembira di bahagian komen. Pak Cijing akan melindungi Anda dengan teliti. Keanehan moral mungkin di luar pengetahuan Anda. Ed mencadangkan agar rakan Edis Anda berkumpul bersama untuk melihat. Saya dibesarkan di wilayah otonomi Xiangxi Tujia dan Kampung Cai Jurang. Lao Zai membesar. Terdapat sebuah bangunan kayu di lereng bukit di sebelah barat Jaizi. Pelik semasa kecil. Mengapa ada orang yang tinggal di atas gunung? Setiap kali saya bertanya kepada Datuk, Datuk tidak akan membenarkan saya bertanya. Kemudian saya membesar. Saya baru tahu bahwa ia adalah rumah penginapan untuk pemandu bandar. Tetapi mengejar pasaran adalah satu penipuan. Anda juga sudah dewasa sekarang. Saya akan memberitahu Anda tentang masa muda saya. Buat pengalaman. Nama Datuk saya ialah Zhao Dezu. Pada tahun 1969, dia masih bekerja di jabatan kedai. Ia adalah pengangkutan harian di Chongsan, pemandu di Lake. Pernah rakan sekerja menghantar kepala dan dipatuk ular berbisa. Zhao Dezu. Setelah lama berjalan di pergunungan dengan kepala pengirit, saya juga tidak menemui jalan kembali. Kalau Anda terus memberi kepala seperti ini, Anda akan mati selepas melalui hutan. Tiba-tiba ternampak sebuah rumah di lereng bukit. Boleh bertahan dengan lampu menyala. Dengan tergesa-gesa, dia membantu Songman menuju ke gunung. Apabila saya semakin dekat, saya mendapati rumah ini sangat usang. Terdapat tiang di hadapan pintu. Tanglung putih dan jubah kecil lama tergantung di atasnya. Zhao Dezu tidak berpikir dua kali. Dia mengetuk pintu dan mula menjerit, meminta tolong. Selepas beberapa panggilan, keluar dari dalam seorang lelaki tua berbongkok kecil. Orang tua itu berkata bahwa mereka tidak boleh tinggal di sini pada waktu malam. Saya tidak mau menerima Zhao Dezu. Bermakna mereka ada di sini. Pemandu itu juga memberikan kepalanya dan dipatuk ular berbisa. Jika tidak ada rawatan, ia akan mati. Orang tua itu mendengar pemandu. Saya bersetuju dan mereka tinggal. Tetapi ada satu permintaan. Tidak kira apa bunyi yang Anda dengar pada waktu malam. Tidak boleh keluar pun. Jadi saya membawa mereka ke dalam bilik paling dalam. Zhao Dezu. Saya membantu orang yang tidak sadarkan diri untuk meletakkan kepala di atas katil. Sudah setengah hari. Lelaki tua itu tiba-tiba muncul di belakangnya entah bila. Membawa racun ular dan minuman keras. Selepas Zhao Dezu memberi obat kepada kepala, orang tua itu keluar. Ditekankan berulang kali sebelum pergi. Suruh mereka jangan keluar rumah sebelum subuh. Kesunyian malam di pergunungan amat menakutkan. Zhao Dezu berbaring di sebelah kepala pemberi hadiah dan bersedia untuk tidur sebentar. Tiba-tiba terdengar bunyi gong. Bunyi itu perlahan lehen menghampiri. Nampaknya ia datang ke kabin kayu ini. Zhao Dezu. Tiba-tiba terdengar orang tua itu bercakap dengan seseorang. Minta perhatian orang itu pada waktu malam. Kerana perbualan itu menyebut mereka. Zhao Dezu mengintip dari belakang dengan senyap. Pandangan ini membuatkan dia ketakutan. Saya nampak seorang berjubah merah. Orang yang memakai gaduk. Saya sedang memimpin beberapa orang ke dalam rumah dengan loceng tembaga. Pemimpin ini kelihatan sangat bodoh. Tinggi dan kurus. Separuh muka berparut. Dan orang-orang yang mengikuti lebih pelik. Apabila Anda berjalan, goncang kiri dan kanan. Seperti anggota badan yang tidak selaras. Saya juga memakai gaduh di kepala. Maksudnya, muka masih ada kertas terapung. Orang-orang ini mempunyai bintik-bintik mayat khas untuk mayat. Warna yang sama dengan gelap-gelap. Selepas pemandu jalan menggoncang loceng tembaga, hanya orang-orang itu sahaja. Jian berdiri di belakang papan kayu. Ia hanya akan bertindak balas apabila Anda boleh menyimpannya. Ini mungkin mayat Xiangxi yang legenda. Rumah yang mereka diami ini ialah The Walkers Inn. Dan orang-orang itu adalah mayat yang berjalan. Hanya apabila Zhao Dezu terkejut, kepala penghantar tiba-tiba tersedar. Berjalan keluar dari pintu dengan langkah kaku. Macam tadi, mayat yang baru saja diperintahkan oleh ketua. Zhao Dezu teringat kata-kata lelaki tua itu.
segenggam lilin di hadapan, dan berikan kepala kepada orang ramai. Menjerit nama orang yang memberi kepala dengan kuat. Oleh sebab bunyinya terlalu kuat. Menggeramkan tukang mayat dan orang tua di luar pintu. Pengusir mayat berjalan masuk beberapa langkah. Kalian memang tidak paham peraturan. Jika Anda terserempak dengan badan, buat mayat menipu, itu akan membunuh ramai orang. Selepas tukang mayat menegur, Zhao Dezu. Kepala longgar didapati berkelakuan tidak normal. Kemudian, saya menekan loceng tembaga di tangan saya semula. Mantra yang tidak dapat difahami melaungkan di dalam mulut. Kepala Song bersama-sama dengan Mantera dan loceng pengusir mayat tertidur perlahan-lahan. Pemandu mayat juga perlahan-lahan berhenti membunyikan loceng dan mengeja mantra. Tetapi, ia mengatakan bahwa Kepala Song dipanggil oleh Roro Jahat Kerana. Anda tidak akan hidup lebih lama daripada 3 tahun. Ya boleh diterima, tetapi tidak kejam. Kerana pemberian kepala sentiasa baik. Bagaimana? Anda boleh berkata pergi sahaja. Tetapi menghantar kepala Kerana kali ini, ia jatuh ke akar umbinya. Jika Anda hidup lebih daripada 2 tahun, Anda akan benar-benar mati. Selepas mendengar pengalaman sebenar Datuk, saya baru menyadari betapa ceteknya persepsi saya tentang dunia ini. Saya kembali ke benteng beberapa tahun kemudian. Rumah di lereng bukit masih ada, tetapi ia sudah lusuh.